Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Zusaimi bin Daud dari Sekolah Kebangsaan Pulau Kundur, Kota Baru, Kelantan, akan mengajar Bahasa Melayu tahun 4 dengan tajuk Sang Kancil dengan Sang Buaya. Tema yang dipilih pada kali ini adalah Yang Baik Jadikan Teladan. Okey, kita lihat dulu standard kandungan 1.1, mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Standard pembelajaran 1.1.1, mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal. Objektif, pada akhir PDPC, murid dapat berdialog semula berdasarkan cerita Sang Kancil dengan Sang Buaya yang didengar. Kriteria kejayaan. Pertama, murid dapat menyenaraikan nama-nama watak. Kedua, dapat melafazkan dialog. Dan yang ketiga, dapat melakonkan watak dalam cerita. Baiklah anak-anak didik yang cikgu kasihi sekalian. Kita masuk pada set induksi. Okey, set induksi, namakan binatang-binatang yang ditunjukkan. Baiklah. Ini gambar apa ya anak-anak? Ya, bagus. Buaya. Gambar yang kedua. Okey, binatang apa agak-agaknya yang sedang melompat-lompat? Okey, Hakim. Kancil, ya, pandai. Kancil. Kita tengok pada gambar berikutnya. Cikgu yakin gambar ini semuanya anak-anak dapat jawab. Okey, bagus. Siti. Ya, gambar ikan. Ini adalah gambar binatang dan buahan yang dimakan oleh binatang tersebut. Dan ini adalah memang makanan utamanya. Agak-agaknya, gambar apa itu? Binatang apakah itu? Ya, bagus. Gambar monyet. Tahniah kepada semua murid yang cikgu kasihi sekalian kerana dapat menjawab dengan tepat gambar-gambar yang cikgu tunjukkan tadi. Kita masuk kepada isi langkah 1. Okey. Langkah 1, anak-anak akan menonton video yang akan cikgu paparkan dan cikgu minta agar semua sekali menonton dan menghayati cerita yang akan cikgu paparkan. Okey, sama-sama kita lihat. Tahukah anda bagaimana cerita Sang Kancil menipu buaya? Begini ceritanya. Kurang asam.
Siapa membuang kulit durian di sana sini? Pakailah tong sampah. Kupingnya buaya-buaya ni tidur. Enak betul buang-buang di seberang sungai. Awas, kancil. Oh, ikan. Apa hal? Jaga-jaga, kancil. Air yang tenang. Jangan sangka tiada buaya. Saya tak takut. Buaya semua sudah lelap. Ya, tapi sungai ini dalam, kancil. Tentu engkau akan hanyut. Saya ingatkan saja. Jumpa lagi. Terima kasih, ikan. Baik betul, ikan. Kalau tidak, tentu aku susah. Bagaimana nak nyeberang sungai? Aku ada satu akal. Sang buaya. Sang buaya. Sang buaya. Kau kancil. Nasib baik aku tak meninggal. Hilang semangat aku. Berani kau kancil. Tak tahu ke buaya suka makan daging kancil? Ya, sang buaya. Tapi aku ada pesanan penting dari orang kaya. Pesanan penting? Ya, sang buaya. Orang kaya minta aku mengira bilangan binatang-binatang di hutan ini supaya diadakan makan. Makan? 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 Ayo kancil. Kita mula mengira sekarang juga. Aduh, sakitnya. Tak ada disiplin punya buaya. Buaya-buaya sekalian, berkumpul. Siap. Sang buaya, lebih senang dikira kalau berkumpul di dalam sungai. Mungkin ada yang tertinggal. Ya juga. Buaya sekalian, berkumpul di dalam sungai. Awas buaya sekalian. Kancil akan mula mengira kamu semua. Satu. Ikut tu. Satu, dua, tiga. Lekuk. Wow saja. Satu, dua, tiga, lekuk. Jantan, betina, aku ketuk. Semuanya berapa, kancil? Ada 9 ekor buaya yang bodoh. Sebenarnya, aku cuma hendak menyeberang sungai ini. Hehehehe. Jadi, tak adalah makan. Kita kena tipu. Ini semua kau punya pasal. Betul. Alamak, nasib baik terlepas. Tunggu engkau, kancil. Aku dapat engkau. Habis dimakan monyet. Sepandai-pandai kancil melepas juga. Kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Kau kancil, aku dapat kau dalam siri yang lain.
Ya, anak-anak. Berdasarkan cerita animasi tadi, bagaimana perasaan anak-anak? Ya, tentu seronok. Cikgu pun suka tengok. Ya? Baik, kita sesi perbincangan ya. Perbincangan kita tengok berdasarkan pada filem animasi tadi, siapakah watak-watak dalam cerita yang ditunjukkan sebentar tadi. Untuk makluman anak-anak, watak-watak ni maknanya pelakon. Siapa yang melakonkan cerita tadi? Itu adalah binatang ya. Cuba anak-anak nyatakan. Okey, Safi? Kancil, okey, bagus. Kancil. Watak yang lain? Okey, Muhammad? Buaya. Okey, betul, buaya. Ada berapa ekor buaya? Ya, betul. 9 ekor buaya. Satu lagi watak? Ya, bagus. Jawapannya ikan, pandai semuanya. Soalan yang kedua. Kita buat perbincangan ya. Apakah yang berlaku pada awal cerita? Agak-agak apa yang berlaku pada awal cerita? Siapa nak cuba? Okey, Hanim. Okey, sila Hanim. Ya, betul. Berlaku pada awal cerita bagaimana sang kancil melalui tepian sungai dan dia melihat ada pokok buah-buahan di seberang sungai. Soalan ketiga, mengapakah sang buaya bertindak demikian? Apa agak-agak jawapan yang boleh anak-anak cetuskan berdasarkan pada filem animasi tadi? Siapa nak cuba? Okey, jawapannya? Okey, bagus. Pandai. Sang buaya bertindak demikian kerana ditawarkan dengan makanan. Betul. Soalan yang berikutnya, apakah yang dilakukan oleh sang kancil? Cuba anak-anak ingat balik dalam filem animasi tadi, apakah yang dilakukan oleh sang kancil? Ya, agak-agaknya apa jawapannya? Okey, cuba angkat tangan. Cuba jawab. Kena yakin. Okey, Mahadi. Ya. Ya, tepat. Jawapan Mahadi tepat. Bagus. Apakah yang dilakukan oleh sang kancil? Sang kancil melakukan tindakan yang bijak dengan cara menipu sang buaya, dengan cara mengumpul buaya untuk memenuhi keinginannya menyeberangi sungai bagi mendapatkan buah-buahan. Soalan yang kelima, soalan akhir. Apakah yang berlaku pada akhir cerita? Penghujung cerita tadi, klimaks. Ya, bagus. Pada penghujung cerita tadi, sang kancil berjaya ke seberang sungai untuk mendapatkan buah-buahan. Namun, sang kancil gagal memenuhi keinginannya dan kempunan kerana buah-buahan itu telah habis dimakan oleh sang monyet. Baiklah anak-anak, kita masuk pula pada langkah kedua,
aktiviti secara berkumpulan. Cikgu akan agihkan kepada 3 kumpulan untuk perbincangan dan melakukan aktiviti. Baiklah, bagi kumpulan 1, dikehendaki mendengar cerita sambil mengisi tempat kosong pada dialog yang diberi mengikut kumpulan. Maknanya, cikgu akan edarkan petikan yang mengandungi tempat kosong untuk anak-anak isi. Untuk kumpulan 2, dikehendaki menghafal dialog. Ini susah sikit, tapi cikgu yakin dengan kebolehan anak-anak murid cikgu dapat menghafal dialog dan mengujarkan nanti. Untuk kumpulan 3, anak-anak dikehendaki untuk kumpulan 3 mendengar cerita sambil mengisi nama-nama watak dalam peta aiting. Baiklah, untuk kumpulan 1 tadi, ada tempat kosong. Dan ada petikan yang cikgu susuli berikan kepada anak-anak sekalian kumpulan 1. Dan anak-anak telah pun mengingati apa yang telah diceritakan dalam filem animasi tadi. Okey. Cikgu akan bagi masa kepada anak-anak untuk menjawab soalan ini. Baiklah anak-anak, dan inilah jawapan kepada soalan. Okey, air yang tenang, jangan sangka tiada buaya. Betul, pandai anak-anak. Yang kedua, terima kasih. Apa dia? Terima kasih ikan. Baik betul ikan. Kemudian, jawapan pada soalan berikutnya, dia memanggil seekor buaya yang sedang nyenyak. Nyenyak apa macam ni anak-anak? Ya, betul. Nyenyak tidur. Jawapan berikutnya, sang kancil. Ya, sang buaya. Tapi aku ada pesanan penting. Dari siapa agak-agaknya? Dari orang kaya. Dan akhir sekali, sang buaya menjawab, makan. Sebanyak 3 kali tadi dalam cerita tadi. Makan, makan, makan. Baiklah, jawapannya makan. Berikutnya. Okey, yang ni memang selalu kita dengar 1, 2, 3 lekuk. Jantan betina, aku ketuk. Jantan betina, aku ketuk. Maka jawapannya adalah aku ketuk. Semuanya berapa kancil? Kancil jawab, ada. Ini bilangan. Bilangan. Ada 9 ekor buaya yang bodoh. Ada 9 jawapannya. Okey, untuk kumpulan 2. Tadi cikgu telah bagi agihan tugas, kumpulan 2 dikehendaki menghafal dialog. Hafal. Jadi, sang ikan, dia hafal watak dia. Awas kancil, itu contoh. Kemudian sang kancil, watak sang kancil. Watak sang kancil, jawab, oh ikan, apa hal? Maka sang ikan pula menjawab, jaga-jaga kancil, air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Itu contoh Jadi maknanya kumpulan 2 dikehendaki menghafal dialog cerita. Cikgu bagi masa untuk anak-anak hafal dialog. InsyaAllah cikgu yakin anak-anak dapat melakukan yang terbaik. Baik, untuk kumpulan ketiga pula, anak-anak
yang cikgu agihkan kepada kumpulan tadi, kumpulan ketiga dikehendaki menamakan nama-nama watak dalam cerita. Ini adalah peta buih. Jadi, anak-anak dapat mengetahui cerita itu tadi melalui YouTube yang telah cikgu paparkan tadi. Animasi cerita Sang Kancil dengan Buaya melalui YouTube. Anak-anak juga dapat melihat, mendapat infonya melalui ibu bapa, melalui penceritaan. Ya? Melalui buku cerita di pusat sumber sekolah biasanya. Ada di pusat sumber sekolah. Dan juga melalui televisyen. Jadi cikgu bagi masa juga kepada anak-anak untuk menjawab soalan di dalam peta buih yang cikgu sediakan. Baiklah, untuk kumpulan 3, jawapan kepada nama-nama watak dalam cerita ini adalah Sang Kancil. Betul, pandai anak-anak. Sang Kancil. Watak yang kedua, Sang Buaya. Baiklah anak-anak, ini untuk pengetahuan anak-anak, Sang Buaya juga dipanggil Sang Bedal. Tapi dalam cerita tadi tidak disebut Sang Bedal. Jadi ini adalah untuk makluman anak-anak sahaja. Sang Buaya juga dikenali dengan nama Sang, apa dia anak-anak? Okey, bagus, terbaik. Sang Bedal. Kemudian yang ketiga, Sang Ikan. Ini adalah watak secara langsung yang telah berdialog dalam filem animasi tadi. Dan yang keempat adalah monyet. Walaupun ianya adalah watak, tetapi ia adalah watak sampingan. Tidak ada komunikasi. Cuma perlakuannya berlarian di atas pokok. Jadi itu juga kita panggil watak, tetapi watak sampingan. Jadi kita ulangi sekali lagi. Watak yang ada dalam filem animasi tadi adalah 1. Sang Kancil, 2. Sang Buaya, 3. Sang Ikan, dan yang keempat anak-anak sekalian adalah monyet. Baiklah, untuk langkah 3, pembentangan. Untuk kumpulan 1, melafazkan permulaan dan penutup cerita melalui suara latar. Jadi, anak-anak sekalian, untuk kumpulan 1 dikehendaki melafazkan permulaan pada zaman dahulu, contoh yang ada dalam animasi dan juga pada latihan yang cikgu berikan untuk kumpulan 1 dan 2 tadi. Okey, dan penutup cerita tadi tentang Sang Kancil setelah dia berjaya menyeberangi sungai, apa yang berlaku? Itu juga suara latar yang perlu dihafal oleh kumpulan 1 dan dibentangkan nanti. Baiklah anak-anak, untuk kumpulan 2 pula dikehendaki melakonkan dialog. Melakonkan dialog, dalam kurungan tu cikgu telah tulis menggunakan topeng, dan cikgu telah sediakan kepada anak-anak topeng untuk anak-anak melakonkan dialog. Baiklah, ini adalah contoh topeng. Ini topeng apa anak-anak? Ya, topeng Sang Kancil. Cikgu pakai untuk anak-anak tengok dahulu, dan perlu ingat, anak-anak kena pakai nanti untuk melakonkan kembali. Okey, ini watak kancil contoh cikgu pakai. Okey, cantik anak-anak? Cantik tak? Okey, bagus, cantik. Ini Sang Kancil, nampak pandai kan Kancil? Okey, ini watak Kancil. Kancil akan melakonkan watak yang diberikan kepadanya. Contoh, hai sang ikan. Contoh ya. Ini adalah topeng Kancil. Kedua, ikan. Sang ikan tadi yang berenang di sungai, cikgu pakai juga. Nanti anak-anak kena pakai tahu? Okey, yang kedua, topeng sang ikan. Betul kan? Sang ikan. Okey, ni ekor ikan. Okey, dia berenang
Dan dialog, contoh cikgu bagi contoh dialog. Hai kancil, nak ke mana tu? Contoh. Tapi ikan tu kena lembut. Hai kancil, nak ke mana tu? Tu contoh. Ikan tu dia lembut sikit. Ini topeng yang perlu dipakai oleh anak-anak kumpulan 2 nanti melakonkan dialog ikan. Dan yang ketiga, ni nampak ganas. Tengok gigi dia anak-anak. Ini topeng apa ni? Ya, sang buaya. Sang buaya tadi cikgu sebut apa selain daripada sang buaya? Ganti nama dia yang lain. Panggilan lain. Okey? Cuba. Yang cikgu sebut tadi, tak ada dalam animasi tadi. Tapi, apa contoh lain yang cikgu sebut tadi? Okey, Muhammad Siddiq. Ya, bagus. Sang bedal. Watak sang bedal, ganas. Cikgu pakai. Okey, sekarang ni cikgu nampak ganas. Sebenarnya cikgu tak ganas. Ini adalah watak sang buaya. Contoh, engkau tak tahukah kancil bahawa aku suka makan kancil? Okey, ini adalah watak sang buaya. Jadi cikgu nak anak-anak kumpulan 3, anak-anak kumpulan 2 melakonkan dialog itu nanti, dan cikgu yakin anak-anak dapat melakukan yang terbaik, malah lebih baik daripada lakonan cikgu yang berada di depan anak-anak. Ya, untuk kumpulan 3, menyenaraikan watak dalam cerita berdasarkan peta Aiting, peta buih tadi. Okey, untuk langkah keempat, melaksanakan aktiviti bertutur mengikut kumpulan. Juga mengikut kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Baiklah, untuk kumpulan 1, anak-anak dikehendaki mengajuk beberapa dialog berdasarkan watak. Macam mana agak-agaknya mengajuk dialog berdasarkan watak? Okey, jadi anak-anak dikehendaki mengambil mana-mana watak secara bebas. Maknanya ikut suka anak-anak nak pilih watak apa, dan dikehendaki mengajuk dialog itu berdasarkan watak. Okey, cikgu harap anak-anak faham apa yang cikgu maksudkan ya. Untuk kumpulan 2, membunyikan suara binatang berdasarkan apa yang cikgu minta. Maknanya kalau cikgu minta anak-anak cuba bunyikan kucing, maka anak-anak bunyikan bah. Betul tak? Salah. Pandai Yasin. Salah. Bukan bunyi macam tu. Kucing. Miau. Tu bunyi kucing. Jadi anak-anak dikehendaki membunyikan bunyi binatang yang cikgu minta anak-anak jawab secara spontan. Contoh, bunyi kuda, bunyi lembu, bunyi anjing, contoh. Ya? Jadi anak-anak dapat menyebutnya nanti. Ya? InsyaAllah kita sama-sama belajar ya, sama-sama mengambil penglibatan yang baiklah ya. Okey, untuk kumpulan 3, anak-anak dikehendaki menyebut nama-nama binatang yang cikgu tunjukkan ya. Cikgu tunjukkan. Okey, boleh lihat. Okey, kumpulan 3. Binatang apakah ini? Tengok kehidupan habitat dia berada di kawasan hutan. Ada rumput, dan ini adalah gambar ya, mustaqim. Kucing. Bukan kucing tu mustaqim. Salah. Apa jawapan lain? Ya, bagus. Musang. Ini adalah gambar musang. Kita tengok gambar yang kedua. Biasanya dibelah. Ya, biasanya dibelah. Dan telurnya sedap dimakan. Dia mempunyai leher yang panjang,
Binatang apa agak-agaknya ni? Ya, bagus. Jawapannya angsa. Okey, gambar yang ketiga ni ada di Malaysia. Ya, ada di tempat kita, tapi biasanya tidak ada di kampung. Ya, tidak ada di kampung. Dalam zoo ada. Agak-agaknya, apakah nama binatang ini? Pelik ya, dia ada dua kombinasi warna, hitam putih. Apa namanya? Okey, cuba angkat tangan. Sila jawab. Jawapan salah tu. Bukan ya? Apa nama binatang tu? Okey, cikgu bagi semua kelas secara kelas. Siapa nak jawab? Bukan kumpulan 3 lah. Kumpulan mana-mana pun boleh jawab. Okey, Muhammad. Oh, selalunya Muhammad yang jawab. Okey, bagus. Betul Muhammad. Tapir. Ini adalah binatang yang berada dalam zoo. Okey. Ini gambar biawak. Okey, binatang ini biasanya ditemui di luar pada tempat kita, luar pada Malaysia. Okey, berleher panjang. Kita tengok sekali lagi. Ini adalah zirafah. Ini adalah betul, badak sumbu. Biasa berada di laut dan bertelur bertelur di tepian pantai. Ya, betul. Penyu. Dan ini adalah kuda, kuda, betul, kuda. Tapi apa yang ada yang membezakan kuda dengan benda ni? Pada belangnya. Maka ini dinamakan kuda belang. Jadi anak-anak pun sudah pun tahu benda-benda ni. Okey, nampak macam lembu. Tapi bukan lembu. Agak-agak anak-anak, apakah binatang ini? Oh, seladang. Oh, bagus. Betul seladang. Jawapannya adalah seladang. Ini biasalah biasa binatang ni kita tengok di atas pokok yang makan buah-buahan. Bukan monyet saja tahu yang makan buah-buahan. Yang tengok dalam animasi tu monyet. Tapi ini juga macam monyet juga makan buah-buahan. Dia tebuk tebuk kelapa, okey. Apa nama binatang ni? Betul. Tupai. Binatang ini namanya tupai. Baiklah, untuk penutupnya, kita tengok mesej ataupun pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan pada cerita sang kancil dengan buaya. Jadi di sini cikgu cuma nak nyatakan 3 sahaja. Yang pertama, kita hendaklah berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Samalah macam anak-anak, kena fikirkan dahulu baik yang mana baik kita amalkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Okey, yang kedua, yang hijau itu kita hendaklah bijak menyelesaikan masalah. Macam kita lah, macam anak-anak juga, sekiranya ada masalah-masalah yang timbul, nak belajar tak tahu nak bagi jawapan contoh, anak-anak boleh minta panduan dengan teman anak-anak yang lain. Boleh tanya dia. Dan juga anak-anak boleh tanya cikgu-cikgu. Bukan cikgu saja cikgu-cikgu lain pun anak-anak boleh tanya. Untuk menyelesaikan masalah, kita hendaklah bijak bertanya jika kita tidak tahu. Dan yang ketiga, warna ungu yang 3 bawah tu, kita janganlah ataupun janganlah kita mudah mempercayai kata-kata sesiapa sekalipun tanpa kita usaha periksa. Maknanya, nak melakukan sesuatu tindakan tu, kita kena selidik dahulu. Selidik dahulu. Baiklah. Kita tengok pada akhir sekali mengenai nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik. Semuanya ada pada watak sang kancil. Pertama,
berusaha. Kedua, berani. Ketiga, yakin. Kita tengok pada watak kancil. Kancil untuk mendapatkan buah-buahan, dia berusaha macam mana sekalipun dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia ingini. Sama juga dengan anak-anak. Untuk berjaya, untuk mendapat skor A contohnya dalam bahasa Melayu, contoh, maka kena lipat gandakan usaha. Yang kedua, berani. Sama dengan sifat kancil. Cuba anak-anak tengok. Kalaulah sang kancil ini sifatnya penakut, maka dia tidak akan dapat ke seberang sungai untuk mendapatkan apa yang dia ingini. Disebabkan dengan sifat beraninya itulah, maka apa yang dia hajati dapat dicapai. Sama juga dengan anak-anak. Mesti ada sifat berani. Ketiga, ini yang paling penting. Yang ketiga, perlu ada keyakinan. Buat apa-apa tindakan tanpa keyakinan, maka tindakan itu akan menjadi sia-sia. Ingat, yakin pada diri kita, kita yakin kita boleh, kita yakin kita menang, insya-Allah kita akan berjaya. Jadi, cikgu haraplah anak-anak dapat mempelajari apa-apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak terhibur bersama dengan Cikgu Zusaimi bin Daud. Jadi, cikgu sudahi dengan kalam yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.